Hai, selamat datang kepada pelajar tingkatan 2 bagi subjek RBT bersama Cikgu Husna. Okey, untuk kali ini kita akan sambung 3 di bawah subtopik yang sama tapi 3 um, standard pembelajaran yang anda akan dapat hari ini di bawah 2.1 teknologi pembuatan. Untuk hari ini awak akan dapat 2.1.8 iaitu membuat kemasan model 3D menggunakan konsep elektrostatik dan juga elektroplating. Apakah dia? Kita akan tengok. Kemudian kita akan dapat 2.1.9 menilai model 3D yang telah dihasilkan. Yang ini dia berkaitan dengan 2.1.4 yang mana kita dah buat lakaran gasing sebelum ni kan. Okey, kemudian 2.1.10 menjana idea untuk menghasilkan reka bentuk produk yang lebih efisien. So, jom kita akan tengok 2.1.8. Awak ada buku teks dekat sebelah tak? Buka buku teks muka surat 36 dan 37. Okey, apakah itu kemasan? Bila kita buat sesuatu produk, kita nak kena ada finishing touch. Finishing touch, iaitu kemasan. So, apakah tujuan kemasan ini? Yang pertama adalah kita nak melindungi permukaan produk daripada cala dan karat disebabkan tindak balas dari udara dan juga air. Kemudian yang kedua, untuk menambahkan nilai estetika pada produk dengan memberikan kesan warna dan juga tekstur yang cantik serta menarik. Okey, contoh kita ada beli satu um, almari. Kita beli almari. Dekat almari tu kita akan nampak almari tu kayu, dia dah shellac kan, dia dah ada kemasan dekat luar. So dekat situ dia dapat elakkan daripada almari tersebut cala dan juga karat disebabkan air dan juga udara. Kadang-kadang kalau produk yang kita buat especially kayu lah, dia akan mudah cala ataupun karat bila kita kena air. Bila kena air je, dia mudahlah nanti rapuh. So dekat situ akan adanya tujuan kemasan ini. Yang kedua, bila kita letak kemasan ini dari segi warna, bentuk, tekstur, dia akan nampak produk awak lagi cantik dan juga menarik. Okey, itu adalah tujuan kemasan. Kemudian, kaedah kemasan ini boleh dilakukan terhadap produk tapi ada banyak sebenarnya kaedah kemasan. So, kaedah kemasan ini, pemilihan dia bergantung kepada jenis bahan binaan yang kita nak guna. Bahan binaan tu apa? Bahan binaan tu macam kayu, plastik, keluli dan sebagainya. Itu adalah bahan binaan. Okey, ini adalah kaedah-kaedah kemasan berserta bahan binaan. Kita ada kaedah sembur. Okey, kaedah sembur dekat gambar ni yang mana? Ya, ini adalah kaedah sembur. Kaedah sembur, bahan binaan dia boleh jadi kayu, keluli dan juga plastik. Yang mana bahan kemasan kita gunakan adalah cat dan juga leka. Cat, nampak dia spray guna cat dekat kayu. Kemudian kaedah kemasan yang kedua adalah sapu. So, sapu. Sapu ni macam mana? Bahan binaan dia adalah kayu ataupun keluli. Nampak yang mana satukah kaedah kemasan kayu? Ya, ini adalah kaedah kemasan sapu. Iaitu dia menggunakan, yang ni dia tengah shellac. Kita boleh gunakan bahan kemasan dia, cat licau, shellac dan juga varnish. Ini adalah finishing touch nak bagi kayu tu nampak berkilat dan cantik. Pop up gitu. Okay. Kemudian yang kaedah ketiga, kemasan yang ketiga adalah pelekat. Pelekat ni mesti awak confuse. Pelekat ni apa? Okey, pelekat ni dia guna gam. Gam kayu. Okey. Cikgu pun ingat pelekat apa? Pelekat selotep ke? Okey, tak. Bila cikgu melihat balik projek yang cikgu pernah buat sebelum ini, pelekat ialah menggunakan gam. Nampak? Yang mana satukah kaedah kemasan secara pelekat? Ya, ini. Ini adalah kaedah kemasan secara pelekat yang mana bahan binaan dia boleh daripada kayu dan juga MDF. Kemudian bahan kemasan dia adalah pelekat. Pelekat. Kemudian elektroplating ataupun saduran. Elektroplating ataupun saduran. Ini adalah keluli. Ini adalah bentuk bahan sebelum dia elektroplating kan dia lah. Dia menyadurkan dia.
Kita nak sadurkan dia ni menggunakan perak ataupun emas. So, ini adalah kaedah electroplating ataupun saduran. Nampak sebelum bila kita letak saduran, ini adalah selepas. Nampak wow! Macam have gitu kan. Nampak perak dan emas kat situ. Ini adalah kaedah-kaedah kemasan berserta bahan binaan. Kemudian, dalam kaedah kemasan juga, ada dua jenis konsep iaitu yang sekarang ni lah kita nak menggunakan konsep elektrostatik dan juga konsep electroplating. Kita akan pergi yang pertama iaitu kaedah konsep elektrostatik. Elektrostatik ni apa? Elektrostatik ialah satu kajian sains yang digunakan untuk menjelaskan cas-cas elektrik yang statik. Elektrostatik, statik. Statik itu adalah tidak bergerak. Contoh, awak tengah tengok video cikgu statik, tak bergerak. Okay. Kat sini, konsep kajian dia menjelaskan cas-cas elektrik yang statik iaitu tidak bergerak. Cas ini terhasil daripada cas positif dan juga cas negatif. Contoh kaedah elektrostatik, siapa pernah tengok Mr. Bean yang pegang elektromagnetik yang bulat tu kan? So rambut dia akan terpacak tu kan? Nampak dekat situ dia nak jelaskan cas-cas elektrik ni mengalir walaupun dia tu tidak bergerak. So dekat situ, cas-cas ni boleh jadi objek yang sama. Bila objek yang sama, yang sama charge, dia akan menolak. Contoh negatif-negatif, positif-positif, dia akan menolak. Tetapi kalau objek yang berlainan charge, contoh sini positif, sini negatif, dia akan tertarik. Nampak? Okey, boleh? So dekat sini kita akan lihat contoh kaedah dia ni dalam kehidupan seharian ni kita menggunakan konsep elektrostatik. Okey, awak nampak tak pembaris? Pembaris ni dan juga kertas. Awak boleh try buat. Awak perlu sediakan pembaris dan juga kertas. So pembaris tu mula-mula cuba tekan-tekan je kertas racik-racik tu. Dia tidak ada apa-apa kesan. So, apa yang akan berlaku bila kita menyebabkan bila kita gosok pembaris tu dekat satu permukaan, cas-cas elektrostatik ini akan terhasil bila kita gosokkan pembaris ini. Bila kita gosok, awak boleh try gosok dan kita test dekat kertas yang dah diracik tu. Tara, nampak? Ada kertas yang melekat. So dekat sini kita boleh nampak cas-cas tadi dia telah berpindah apabila dia tertarik. Mungkin cas dekat sini ada yang negatif dan kat sini ada yang positif. So bila dia berlakunya goresan pada permukaan, dia akan tertarik dan itu adalah contoh konsep elektrostatik. Awak boleh try buat sama juga kalau kita try gosok pembaris dekat rambut. Lepas tu awak try dekat kertas tu, nanti kertas tu juga akan tertarik ke pembaris awak. Sebab ada apa tu namanya? Ada terhasilnya daya elektrostatik. Okey? Kemudian kita akan pergi kepada yang kedua iaitu konsep electroplating. Konsep elektroplating ini adalah dia menyadur sadur elektrik untuk membuat kemasan pada permukaan bagi menghilangkan kelemahan sesuatu bahan. So, dia ni akan membuat kemasan pada permukaan untuk menghilangkan kelemahan pada sesuatu bahan. Ini yang cikgu highlight warna merah ini adalah kata kunci dia, okey? Kemudian, bahan-bahan untuk melakukan proses elektroplating, kita kena ada bika. Bika ini untuk menakung elektrolit dan merendam
dan merendam produk serta bahan saduran supaya proses elektroplating ini akan berlaku. Kita kena ada bika. Kemudian kita kena ada kepingan bar tembaga. Kepingan bar tembaga ataupun kita panggil dia logam kuprum. So dekat sini bahan ini akan menyaluti, membalut objek yang akan kita sadurkan dia. Dia akan menyaluti. Menyaluti ni dia akan membalut objek yang kita nak sadur. Kemudian kita kena ada bateri. Bateri iaitu punca kuasa elektrik. Wayar serta berklip wayar yang mana dia akan alirkan arus elektrik supaya proses elektroplating itu berlaku. Serta yang terakhir adalah cecair elektrolit ataupun larutan kuprum sulfate. Yang mana dekat sini bahan larutan ini akan membenarkan arus elektrik bertindak balas dengan bahan saduran yang kita nak sadur tadi. So cecair ini akan menyebabkan proses elektroplating itu berlaku. So kita akan tengok ini adalah konsep elektroplating yang tadi itulah. Tadi itu adalah bahan-bahan dia. Contoh soalan tanya, apakah bahan-bahan untuk melakukan proses elektroplating? Kena ada bika, kepingan bar tembaga, bateri, wayar berserta klip wayar serta cecair elektrolit ataupun larutan kuprum sulfate. Okey? Ini selalunya dia akan keluar gambar ni dan dia suruh awak nyatakan setiap gambar ni apa. So, yang ada positif, negatif ini adalah bateri. Ini yang macam air ni adalah larutan kuprum sulfate. Oh, tergeliat cikgu nak sebut. Larutan kuprum sulfate ataupun cecair elektrolit. Kemudian kita ada sudu besi dan kita ada logam kuprum ataupun kepingan bar tembaga. So, ini adalah eksperimen yang mana awak akan buat nanti dalam mata pelajaran sains kot. Akan adalah buat konsep elektroplating ni. So, cikgu akan jelaskan eksperimen menggunakan konsep elektroplating. Pertama, kita kena ada ini larutan kuprum sulfate. Kemudian kita kena ada sudu besi. Kita kena ada, itu adalah logam kuprum. Dia bukan besi biasa awak ambil kat tepi jalan tau. Dia lain, dia logam kuprum ataupun tembaga tu lah. Kepingan tembaga tu lah. Kemudian kita ada, ini yang hitam tadi tu adalah kita nak kertas pasir. Sebab sebelum kita nak buat eksperimen, kita kena bersihkan dia nantilah. Kemudian kita ada bateri. Nampak? Kita dah letak kaki positif dan negatif dia dekat situ. Okey? So, langkah pertama yang kita perlu buat ialah bersihkan sudu. Sudu ini perlu dibersihkan supaya hilang segala minyak dan kekotoran menggunakan kertas pasir. Bersih-bersih sampai berkilat. Kemudian dekat logam kuprum tadi tu, kita kena bersihkan juga untuk hilangkan dari sebarang kekotoran supaya dia tak beri kesan lah bila kita nak buat eksperimen tu nanti. Kemudian kita akan sambungkan cas positif. Nampak tak dekat gambar ni? Cas positif kepada logam kuprum. So dia tengah sambungkan. Okay, and then cas negatif kepada sudu besi. So dia pun tengah sambungkan kat sudu besi. Nampak? Okay. And then rendam dalam larutan kuprum sulfate. Kita tunggu dalam 5 ke 10 minit. Nanti kita akan lihat apakah hasil yang berlaku. So kita dah nampak sedikit. Kita rendam lagi sekali. Okay. So lepas berapa minit, tara, dah jadi sudu kita. Awak nampak tak sudu kita telah berubah warna daripada warna silver kepada warna tembaga. So, dekat sini ada menunjukkan konsep berlakunya elektroplating. Konsep elektroplating ni dia macam saduran.
Saduran. Yang mana saduran pada sudu tersebut telah bertukar kepada warna tembaga sebab logam kuprum tadi. Sebab apa? Macam mana dia boleh bertukar? Sebabkan larutan kuprum sulfat ini dia beri peluang kepada cas-cas ini akan pergi kepada sudu besi. So dah jadi kita punya konsep electroplating dalam membuat eksperimen. Okey, nampak? Okey. So, next kita akan pergi kepada latihan. Kita akan try. So, soalan cikgu. Yang pertama, kita dah belajar namakan 4 kaedah membuat kemasan pada model 3D. Ada 4 gambar cikgu letak tadi. So, yang pertama adalah kaedah sembur. Kedua, kaedah sapu. Yang ketiga, pelekat. Yang keempat, electroplating ataupun saduran. Kemudian soalan nombor 2, bagaimanakah elektrostatik itu terhasil? Elektrostatik terhasil apabila cas yang berlainan saling menarik antara satu sama lain. Cas positif dan negatif dia tertarik antara satu sama lain. Kemudian nyatakan 5 bahan elektroplating atau penyaduran elektrik. Kita kena ada bateri, bika, wayar berserta klip buaya, logam kuprum ataupun kepingan bar tembaga dan juga cecair elektrolit ataupun larutan kuprum sulfat. Okey? So, kita akan pergi yang kedua iaitu 2.1.9 menilai model 3D yang telah dihasilkan. So, dekat sini dia adalah kesinambungan daripada lakaran yang telah kita buat. So, kita dah buat model. So, sebenarnya apa tujuan membuat penilaian terlebih dahulu kepada model 3D yang telah siap? Sebab kita nak atasi kelemahan yang akan timbul disebabkan model bukan produk yang sebenar. So, penilaian ini akan dibuat daripada beberapa aspek. Contoh, kita dah buat sesuatu produk, kita kena nilai. Produk kita tu macam kita rasa macam hebat dah. Tapi sebenarnya akan ada kekurangan dia. So, kita nak tahu apakah kekurangan dia, apakah kelemahan dia yang akan timbul. So, supaya kita boleh take note, kita boleh atasi masalah tersebut. Kemudian, apakah aspek penilaian yang digunakan pada model 3D? Aspek penilaian yang digunakan ialah daripada menggunakan elemen reka bentuk dan juga prinsip reka bentuk. So, elemen reka bentuk tu kita senaraikan tujuh-tujuh dan juga prinsip reka bentuk kita dah belajar form 1 ni. Kita senaraikan tujuh-tujuh, kita nilai dari segi elemen dan juga prinsip. Itu adalah aspek penilaian yang digunakan. Untuk menilai model 3D yang telah dihasilkan, awak kena sediakan borang penilaian reka bentuk produk. Berdasarkan produk yang awak dah buat, awak kena sediakan borang penilaian untuk bagi dekat orang, untuk orang komen produk awak ni. Ada tak kriteria-kriteria yang dia cakap? Contohnya, kita ambil balik gambar kita model 3D gasing ni. So, dekat gasing ni ada tak garisan lurus? Ada tak bentuk geometri? Bentuk oval ke ni? Dia licin tak? Berkilat tak? So, ada saduran tembaga ke kat sini? Dia berpusing dengan baik? Adakah corak dia berulang? Adakah menggunakan warna yang betul? So, dekat sini orang akan komen. So, awak akan ada penambahbaikan yang boleh dilakukan. Okey? So, kena sediakan borang penilaian reka bentuk produk. Next, kita akan pergi yang terakhir iaitu 2.1.10 iaitu menjana idea untuk penghasilan reka bentuk produk yang lebih efisien. So, apakah kepentingan kita nak lakukan penambahbaikan pada setiap produk atau model yang dihasilkan? Mestilah kita nak jadikan produk kita tu lagi kompetitif dan ada kelebihan pada pasaran untuk bersaing dengan produk yang sama oleh pengeluar yang lain. So, penambahbaikan ini boleh jadi dari segi fungsi, dari segi reka bentuk, dari segi kualiti, estetika yang mana dia akan menjadikan awak tu lebih kreatif. So, sebab apa? Produk yang kita buat ni, tak semestinya produk kita tu kita je yang buat. Contohnya produk kita buat almari kan, kita buat almari. Almari tu ada je sebenarnya dekat pasaran almari yang sama. Tapi apakah kelebihan produk awak tu? So, dekat situ kita kena jadikan produk kita lebih
kompetitif bila berlakunya penambahbaikan. Mungkin produk almaria awak tu bila buka ada lampu. Wow. Lepas tu harganya murah. Kemudian ada bentuk yang menarik. Kemudian ringan. Itu adalah contoh-contoh penambahbaikan. Itulah contoh-contoh penambahbaikan. So, tengok gasing. Contoh gasing. Ni gasing dulu berat. Kemudian kita ada gasing yang bentuk macam ni. Sekarang bentuk yang macam Beyblade ni kan. Ini adalah gasing yang telah melalui proses penambahbaikan. Lama-lama daripada besar ke sederhana kepada bentuk yang kecil yang mudah dibawa dan ada warna yang banyak, warna yang pelbagai. Okey, sebagai contoh latihan. So, cikgu akan letak satu latihan. Nanti cikgu akan bagi latihan. Ini adalah contoh objek lah. So, dekat sini soalan dia, Rajah menunjukkan produk yang digunakan secara konvensional. Konvensional adalah kaedah yang menggunakan tangan. So, jana idea yang lebih kreatif dan buat lakaran reka bentuk yang lebih efisien. So, awak kena buat lakaran. Macam cikgu tak lukis. Cikgu ambil je gambar. But still sebenarnya kita kena buat lakaran. So, kita akan tengok daripada sudu ni kan. Apakah idea kreatif yang cikgu dapat? Kemudian, daripada sudu ni kita boleh combinekan dia jadi sudu dan garfu dekat sini. Dan daripada sini kita boleh buat apa? Kita boleh lipat sudu ni masuk dalam poket. Sudu ni daripada produk asal, kita boleh lipat, kita boleh panjangkan dia, kita boleh pendekkan dia. Nampak? Dekat sini kita nampak lakaran reka bentuk kita, produk kita lagi kreatif sesuai dengan kualiti dan juga reka bentuk. So, okay? Ada masalah? Sekiranya tak ada, kita akan jumpa lagi pada video akan datang. Bye!